Setelah mendaftar, kita ikut kursus. Setelah kursus kita akan mendapat sijil ini, sijil ya. Tapi ini yang fotokopi ya. Setelah dapat kita serahkan ke majikan, kemudian majikan yang uruskan semua. Setelah itu nanti dalam 2 minggu ataupun 1 minggu kerja kita akan dapat yang ini kan, resitnya, resit. Menjelang cut deset kita akan pegang yang ini kan. Kemudian dalam 2 minggu ataupun 1 minggu kita akan dapat ini geng. Ya, kita akan dapat ya. Ini cut si IDB nya geng. Dapat ya guys. Di belakangnya cut ini dikeluarkan oleh lembaga mengikut Akta 520 serta peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan. 2. Cut ini tidak boleh dipindah milik atau dipegang atau disimpan oleh individu lain. 3. Cut ini hendaklah sentiasa berada di dalam simpanan pemegang cut semasa melaksanakan kerja-kerja pembinaan. Cut tidak melambangkan pemegangnya sebagai pegawai kerajaan atau staf CIDB. Nah ini kan ya, kita kerja di atas ketinggian di pembinaan, kita wajib memiliki ini kan. Ya, ini peraturan yang ada di Malaysia. Oke, khusus ini kita cuma makan waktu 1 hari ataupun 2 hari, tapi kegunaannya, manfaatnya lebih besar guys. Oke, bye. Ini cut yang baru ya guys, ya kan, ini cut CIDB yang baru.
yang lama lainnya. Tapi dikarenakan yang lama itu mudah untuk di copy atau dipalsukan, sekarang pihak CIDB menukar. Dia akan tukar seperti ini, seperti ATM ya, seperti ATM. Oke, kalau sudah seperti ini susah untuk dipalsukan. Dengan nomor dia semua tertera di sini. Oke, geng, kita wajib memiliki ini, geng. Oke, demi keselamatan, demi yang jelasnya untuk diri sendiri, geng, ya. Jika kita kena musibah tapi kita tidak minta, atau musibah datang tanpa kita duga, oke, kalau kita memiliki kad CIDB, jadi urusan kita semuanya senang. Oke, masalah pembiayaan semua senang. Oke, baik. Macam pula share aku semula kan. Tapi kad tu ada pun sekarang ni tak guna kalau green card tak ada. Nampak? Maknanya green card ni boleh masuk semua sektor. Pergi mana-mana pun tak ada masalah. Kan? Okey, sebab tu ramai yang nak ambil green card ni. Kan? Sebab dia dah linkkan dengan semua sektor. Pergi mana-mana lah, oil and gas ke, construction ke, projek MRT ke, semua. Kalau tak ada ni, susah sikit lah, kan? Biasa majikan akan tanya, you nak kerja ni, CIDB dah ada belum? Biasa tanya soalan ni, kan? Itu soalan cukup emas lah, satu tadi, kan? Jadi sebenarnya khusus ni untuk bagi kesedaran keselamatan. Itu saja. Kita cuma dengar je. Tak ada test, tak ada exam, tak ada. Dengar, tengok, cukup. Sebab kita semua dah dewasa, kan, kanak-kanak, bukan budak sekolah, kan? Jadi harap-harapnya masuk dengan kanan, tutup. Jangan bagi keluar sini. Kan? Kan? Sebab benda ni berdasarkan kesedaran. Kalau kita sedar, benda tu insya-Allah kemalangan tak berlaku. Kan? Itu je lah, simple, simple teori lah. Jadi khusus ni sebenarnya dia basic safety. Maknanya orang yang baru nak masuk site, kan? Tapi sekarang ni saya tengok peserta saya kebanyakannya dah berpengalaman, kan? Dah biasa masuk site. Jadi ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Jadi yang tak tahu kita belajar, yang tak tahu kita refresh balik. Okey. Nama saya Wan Fairuz, panggil cikgu pun boleh. Asal orang sini je, orang Sentul je. Dan saya dulu merupakan bekas mechanical engineer. Pengalaman bermacam bidang lah, perbuatan, oil and gas, pengangkutan, pembinaan, banyak lompat-lompat lah. Biasalah kan, nasib rezeki ni tu lah. Pembinaan ni last job dekat Petronas, dekat Pengerang sana. Sana sebagai planning engineer atau dipanggil sebagai planner. Memang pening kepala. Kita nak plan benda tu bukan senang. Berapa ramai pekerja, berapa jentera yang ada, macam mana sikul nak buat kerja, siapa yang kena buat meeting dengan semua satpam dan sebagainya. Dan last saya berhenti mengajar. Lagi besar. Dari segi keselamatan, tengah-tengah kita berkursus ni tiba-tiba ada kebakaran. Nauzubillah. Mana yang tahu kan? Tengah-tengah saya cakap, bam, terbakar. Kan? Tengok tak macam letupan dekat Beirut, dekat Lebanon kan? Dia punya kesan tu, tak ada siapa boleh jaga. Jauh dia 20 km. Cermin ni, semua pecah. Kan? Dia punya impact tu sampai ke Pulau Cyprus, 200 km jarak dia. Tapi kita insya-Allah lah tak ada berlaku. Cuma masalahnya kalau lah berlaku kebakaran dekat bangunan, manalah tahu kan. Jadi kita pun tak ramai. Walaupun dalam senarai ada 17 orang, kita ada 6 orang. Okay? Tapi jangan panik. Kita keluar pintu ni, kita pergi dekat lift tadi. Lift tadi ada 6 kan, 3 kiri 3 kanan. Pernah berlaku bangunan ni blackout. Aircon tak ada, lampu tak ada, projektor semua tak ada. Tak nak merawat. Kita tunggu luar dulu. Kita kasih tembak dulu.
prosedur SOP. Balik jadi pun kawan balik jadi tidak ada jadi tak ada balik. Jadi pergi dekat lift. Cukup pula. Sebelah lift tu ada tangga. Sebelah lift tu ada tangga, turun sampai bawah sampai G tadi. 13 tingkat. Boleh. Boleh. Semua boleh-boleh kan? Tak ada masalah Tak ada. Semua kuat lagi. Sebab saya pernah turun tau. Daripada 13 ni, saya turun sampai G, sampai dekat bawah. Goyang. Betul. Baru turun tau. Belum naik lagi. Memang penat. Sebab 13 tingkat, dia punya turun tu satu floor ni macam 2 tingkat. Sini, 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 satu tingkat. Bayangkan, sini, 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 13 kali. 26. Nasib baik saya sewa tingkat 13. Kalau sewa tingkat 22, memang tidur kat sini lah. Jadi tak boleh buat apa. Akan bunyi amalan kecemasan, tahu jalan keluar, berjalan patah, jangan berlari, kumpul kawasan selamat dan periksa kawan-kawan takut ada yang tertinggal. Sebab ada setengah orang, bila dia panik, dia tak boleh bergerak, kaki dia statik. Orang panggil fobia. Kan? Jadi kita tolonglah, kan? Jangan kawan tinggal kat sini, kita lari keluar, kan? Siap kita, kan? Dan dari segi kebajikan, surau ada tingkat 6. Siapa nak pergi surau, semain zuhur dan sebagainya. Waktu rehat kita ambil pagi, tengah hari, petang. Tapi ini kita dah ikut sangatlah. Sebab rehat ni sekejap sangat, 1/2 jam. Tak cukup. Kita keluar pintu, turun bawah 10 minit. Pergi kedai mamak 10 minit. Aneh, roti canai 1 sampai 10 minit. Belum makan, masa dah habis. Tadi kita rehat lama sikit. Pukul 10 kita rehat, setengah jam lagi, kita isi perut dulu. Lepas tu kita sambung balik. Habis sampai pukul 4 petang. Tapi hari ni tengok keadaan ya kan. InsyaAllah kalau habis awal, kita boleh awal. Okey? Bukan baru sekarang tau. Baru start. Okey, toilet dekat sini ada. Dekat tingkat 6 pun ada toilet. Ini satu kan, tingkat 6 tu ada banyak lah public toilet. Manalah tahu, tiba-tiba makan kedai mamak sakit perut. Tengok orang dalam pun sakit perut juga. Ini jenis tak boleh kontrol. Dia nak buang terus, lari terus pergi dekat ni. Tekan tingkat 6. Dekat situ ada surau dia kan. Dekat sebelah tu ada toilet. Tekan tingkat 6, lepas buang, nak naik balik tak boleh. Sebab guna access card. Okay. So turun G balik, bagi tahu security nak naik tingkat 13. Okey? Turun tak payah tekan, tak payah tekan saja. Nak naik baru pakai kad. Okey? Security system Okey, minta tolong silentkan handphone dan siapa nak kongsi idea, nak share idea boleh. Sebab bagus kalau ada two-way communication. Kita sama-sama bercakap, bertanya soalan dan sebagainya, kan? Sebab yalah, kalau saya tiap-tiap hari cakap pusat, kan? Kalau ada orang cakap sekali, sombong sikit, kan? Kalau hari-hari cakap pernah. Saya cakap Seharusnya kita mewujudkan rencana khusus industri keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Setiap personel binaan akan diberikan kemampuan sebagai pasport keselamatan untuk memasuki tapak pembinaan secara besar dan berdaftar oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau Tasdiq CIP. Antara faktor penyumbang utama kes-kes kebalakan di tapak medan adalah kegagalan pematuhan peraturan dan undang-undang, amalan kekemasan dan kebersihan yang kurang dipraktikkan, terjatuh dari tempat tinggi, penyalahgunaan rancang pekerja, kegagalan pematuhan peraturan dan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan adalah bagi meningkatkan lagi penyelesaian keselamatan dan kesihatan pekerja di tapak medan ke tahap yang lebih tinggi. Mereka yang terlibat dalam industri pembinaan
bagi memberikan fasilitas kerja yang selamat dan sihat bagi mereka serta orang-orang yang mungkin terkesan dari aktiviti yang dijalankan. Menjadi tugas dan tanggungjawab setiap majikan bagi memastikan segala keperluan bagi keselamatan pekerja-pekerja mereka yang merangkumi soal-soal sistem dan prosedur kerja yang selamat, tata cara mengoperasi logik dan peralatan yang selamat digunakan, serta tempat atau suasana kerja yang selamat dan sihat. Kekebasan dan kebersihan. Kemalangan dapat dielakkan sekiranya amalan kebersihan dan kekebasan tempat kerja dapat diperhatikan. Dan tempat kerja yang bersih adalah tempat yang selamat. Segala bahan binaan, kekasan serta peralatan kerja perlu dipastikan teratur dan tidak menjadi halangan atau berpotensi kepada kemarahan. Kerja-kerja berhimpau boleh berpotensi kepada kebakaran. Tentu perlu disediakan dengan alat pemadam api semasa kerja-kerja dijalankan. Bahan yang mudah terbakar tetaplah diasingkan dan disimpan di lokasi yang mempunyai sistem pengedaraan yang baik dan selamat serta tiada sebab risiko atau punca api yang boleh mengakibatkan kebakaran. Sisa-sisa bahan binaan hendaklah dikumpulkan dan dibuang mengikut prosedur dan tempat yang betul. Adalah dilarang sebab pembakaran secara terbuka berkebenaran dan pihak kuasa terlebih dahulu. Bekerja di tempat tinggi. Terjatuh dari tempat tinggi ketika bekerja adalah penyebab terbesar bagi punca kemalangan kepada pekerja binaan di tempat bina. Sebelum memulakan sebarang kerja, setiap pekerja diwajibkan memakai pakaian keselamatan yang lengkap seperti topi, kasut, harness keselamatan dan lanyard yang dapat membantu pekerja untuk bekerja secara selamat. Kemalangan akan dapat dielakkan sekiranya prosedur kerja yang selamat dapat dipatuhi. Merancang. Antara punca kemalangan lain di dalam bina adalah kelalaian dan mematuhi prosedur semasa bekerja di atas merancang. Bekerja dihendaki sentiasa menggunakan harness keselamatan sepanjang masa. Kejap. Keluar dulu, kita tembak dulu. Batasan merancang Nanti buat, keluar dulu. Keluar dulu. Keluar dulu. Cari. Macam-macam boleh buat pembangunan. Walau bagaimanapun, bila kerajaan keluarkan duit dia akan rugi, tapi dapat balik. Kan, daripada tax, SST, GST, apa lagi, macam-macam cukai, kan? Duit tu dapat balik. Contohnya macam TNB loss 100,000. Dapat balik bil 1 million, profit 10%, dapat balik 100,000. Duit yang kita keluar tu akan dapat balik. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan kecuaian, careless, langgar peraturan dan sebagainya, akibatnya ialah kemalangan, kematian, cedera parah dan sebagainya. Nyawa kita hanya satu, tiada berganti. Sama juga kalau kita cedera parah, putus tangan, mata tercabut dan sebagainya, ini satu saja ada. Kita bukan cicak. Cicak potong, tumbuh balik. Bukan cicak men. Okay? Jadi kita sentiasa beringat. Sebab itu benda ni dah banyak kali berlaku. Jadi CIDB ambil inisiatif untuk bagi insurans pada ahli-ahlinya. Okay? Contohnya, semua bayar CIDB kan? Bila bayar dekat CIDB, CIDB bayar dekat syarikat insurans Zurich Takaful. Kalau kita putus tangan, mati dan sebagainya, kita dapat duit. Tapi dah mati tak dapat lah. Waris akan dapat. Okay? Ada nilai dia. Nanti saya terangkan. Kalau putus tangan dapat berapa, mati dapat berapa. Okay? Dengan macam ni, dia pun tak sangka paku boleh masuk dalam mata dia. Puncanya ialah dia malas nak pakai PPE, Personal Protective Equipment, ataupun alat pelindung. Maknanya dia malas nak pakai goggle. Ramai orang malas. Kan? Sebab malam tidak berbau. Dia pun tak sangka paku boleh masuk dalam mata dia. Kan? Jadi benda-benda macam ni melibatkan kita punya sikap.
Kan kalau malas, kalau cuai, kita yang jadi mangsa, kan? Sebab itu statistik ini dikeluarkan. Ini merupakan statistik kemalangan maut, mati, kan? Data ini diambil pada tahun 1995 hingga tahun 2000. Tapi tahun ni kita tak ambil kira lah, kita tengok pada angka ni. Sebab saya tengok yang latest 2015 lebih kurang sama je data dia, lebih kurang. Maknanya kalau kita lihat industri ujung sekali ni, bermacam-macam industri yang terlibat. Kekilangan, pelombongan, kewangan, perkhidmatan. Tapi kita fokus pada construction. Okey? Yang kita tengok, yang kita lihat tiap-tiap tahun beribu-ribu laporan tender. Oh, tak ada. Abang tengok buka pek semata je. Bunyi macam pintu. Okey. Jadi kalau kita lihat yang mati satu tahun kat sini ada 80 orang, 181, 104. Kalau diambil average purata, lebih kurang 100 orang mati satu tahun. Construction saja. Okey? Maknanya kita bekerja ni dalam keadaan yang berisiko. Semalam mana tengok semalam? Itu Batu MRT. jatuh. MRT. Nasib baik tak mati. Kalau saya tengok gambar, mustahil boleh hidup. Itu ya. Mustahil boleh hidup. Tahu sembunyi mana itu? Dia kira bertuah lah. Allah dah selamatkan dia. Ngomong di atas kepala. Dekat TBS. Ya, itu dia. Tak nampak kan? Tu nampak batu kat atas tu. Betul. Dekat TBS. Kereta pun makan. Ngap-ngap, mak, penyek kereta. Nasib baik perempuan tu hidup lagi. Kan? Nampak dia mau nak keluarkan perempuan. Kereta penuh mati. Ada kereta penuh dia ada mati. Kalau penuh Mati. Mesti ada pengalaman. Mesti ada lah. Allah jatuhkan batu tu atas kereta dia, tapi Allah selamatkan dia. Nampak? Dan mengingatkan dia. Nampak? Tanya tu. Kalau dia fikir insaf lah kan. Allah bagi nyawa pada seorang, Allah bagi target, dia bagi balik. Betul tak? Kan? Ini lah, dah bising lah. Orang pun pergi hon-hon. Dah pun tak dengar kan? Okey, jadi macam itulah dia. Macam mana boleh berlaku? Macam mana? Maknanya silap manusia kan? Sebab saya tengok dekat batu tu, dipanggil apa? Palapet tu kan? Betul. Dia cangkuk. Dekat situ tak cangkuk. Kan dia ada konkrit kan, dia cangkuk sini kan, dia bagi tahan kan? Satu ni dia tak buat. Dia lali. Lupa. Nampak? Macam-macam boleh berlaku kan? Itu maknanya kalau kita lihat kat sini, tak mustahil. Memang tiap-tiap tahun akan ada kematian. Tiap-tiap tahun tang. Kita dengar daripada jauh pun dah pening kepala kan. Apatah lagi orang yang bekerja dekat-dekat payung. Kalau dia tak pakai earmuff, memang boleh tukar. Tak payah pakai lah. Saya sudah lama kerja sini bertahun-tahun lah. Tak pakai pun. Memanglah. Sebab bukan datang terus pakai. Dia makan masa. Berjam-jam, berhari-hari. Macam you panggil kawan kan. Baik, jom pergi makan. Apa? Pergi mana? Pergi toilet. Lama-lama saya tak dengar kan? Masa tu pun dia sedap. Alamak, rugilah dulu tak pakai. Tak guna. Menyesal tak berbuka. Kan? Ergonomik. Ini berkaitan dengan body structure, struktur tubuh badan. Ini ramai pekerja buat tak kisah. Contohnya macam, jadi mungkin pekerja ni malam tadi dia tengok bola kan, tengok bola, mata dah mengantuk, lepas tu sambung pula cerita kus-kus otak sampai pukul 6 pagi kan, pukul 8 nak pergi kerja, nak tidur tak sempat, sampai tempat kerja terus buat kerja, masukkan daging dalam
mesin. Mata ni dah lebam, tiba-tiba mengantuk. Zas. Mesin ni kalau masuk sikit dah cukup, dia akan tarik sampai dalam. Sebab pemisah dia bentuk spiral, dia kan. Jadi tak boleh buat apa. Mesin ni daripada kilang sana dibawa sampai hospital. Berat tu. Mana boleh buat operasi dekat kilang, kena bawa pergi hospital. Tangan dia dah kat sini, jari-jari kat sini, tangan kat sini. Sebab benda tu dikisar, bukan tisu, kan? Jadi tak boleh buat apa, terpaksa macam ni dapat insurans pun tak guna lah, kan? Tangan tak ada, macam mana? Tapak tangan pun hancur, memang tak boleh sambung dah, tak boleh buat apa lah, kan? Itu kesannya. Maknanya secara teorinya, kalau kita mengayuh sampan, ada buaya kat depan ke siapa, kita boleh undur lagi. Kalau tangan putus, tak boleh buat, kan? Jadi jangan tengok lama-lama, nanti tak ada selera makan. Okey, biological. Nampak? Virus. Sepanjang saya buat slide ni, tak pernah, jarang-jarang lah saya sentuh pasal biological. Tengok apa jadi sekarang, coronavirus. Setakat ini saja dekat 30 juta yang dah kena. Mati saja 950,000 orang. Satu dunia. Tak perlu peperangan, tak perlu. US tak perlu lawan Rusia. Amerika Syarikat, Korea Utara tak perlu lawan Korea Selatan. Tak payah. Hanya virus yang kecil tak nampak. 950,000 orang dah mati. Nampak? Dia punya kesan cukup kuat. Dekat Malaysia, Sabah tengah naik. Nampak? Dah lah dekat sana dah buat pilihan raya. Tengah naik pula. Tak takut ke? Kan? Dekat Bangladesh, saya tengok semalam 200,000. Mati saja 4,800 orang. Indonesia lebih kurang, tapi satu hari tinggi, lebih kurang 4,000, 3,000 orang satu hari. Saya baca surat khabar, sampai tempat kubur tak cukup tempat. Kubur tak cukup tempat tak ada. Nampak? Bayangkan sampai bila kita nak macam ni? Sampai bila nak pakai? Kan? Presiden Rusia Vladimir Putin, dia bagi tahu dah jumpa vaksin. Dia dah test dekat anak dia, sembuh. Itu cerita bulan lepas. Sampai sekarang tak ada kesan pun, kan? Sama aja. Office ni, saya ni, masa COVID-19 mula-mula tengah naik tu, 4 bulan betul. Saya bayar sewa ni, bayar macam tu, seronok pun. Tak jadi ada bisnes bayar ni, kan? Nampak macam mana? Dekat luar ni, banyak syarikat-syarikat yang kecil-kecil bankrupt. Betul kan? Tanya kawan-kawan yang pernah bawa syarikat dalam permit tu, kan? Ramai dah bankrupt. Sampai tanya, cikgu saya nak buat CIB macam mana? Syarikat permit saya dah bankrupt, macam mana saya nak daftar? Macam teruk, kesan dia cukup dalam. Sampai satu tahap, kita tengok dari segi psikososial, stres. 2 minggu lepas, kan syarikat penerbangan kan banyak dah jatuh, kan? So dia buang pilot, juru terbangan pilot dibuang. 2 minggu lepas, pilot tu balik rumah, pergi dekat beranda luar kat balkoni, terjun, boom, mati, bunuh diri. Sebab stres. Pilot gaji 20,000, 30,000, kan? Tiba-tiba kena berhenti kerja, kosong, tak ada income. Balik rumah, keburunan, duduk sorang-sorang, fikir hutang rumah, hutang kereta, hutang bank, malu dengan keluarga, malu dengan awet lagi, kan? Sampai satu tahap tak boleh terima kenyataan, terjun. Kan? Macam-macam. Itu baru dekat Malaysia. Luar negara, tak dengar cerita lagi. Kan? Sebab stres. Sebab tu bila stres, kita jangan pendam dalam hati, kita luahkan.
Jangan malu. Sebab kalau kita pendam, kita ni manusia, bila emosi terganggu, akal kita pun akan mendapat kesan dia. Zas, dia jadi gila. Betul. Ya? Macam-macam. Dekat coket pun sama. Ada seorang apek, dia bogel, pakai kotak. Kotak. Bila tanya, tengok dia punya background dia, latar belakang dia, rupanya dia orang kaya, Cina yang kaya, apek yang kaya. Satu hari tu, dia pergi Genting Highland, dia main judi, habis duit tu, terus gila. Sampai macam tu, macam-macam. Okey, dapat kita lihat dulu, jam dah pukul 10. Tak keluar, sebab dia berat, dia melekat kat mata. Jadi dia pergi klinik buka mata dia, doktor ambil proses, ambilkan abu besi dalam mata dia. Sudah selesai. Dia pun pergi kaunter bayaran, dia ingatkan mungkin dalam berapa RM50 tu kan. Rupa-rupanya 300 terperanjat. Dia buat kerja grinding, upah baru berapa ringgit. Sekali kena 300. Kalau dia pergi kedai hardware yang warna kuning kan, baru RM25. Betul? Sebab itu bila pakai dia bagi komplit. Bagi penuh. Jangan pakai yang separuh-separuh kan. Mesti ada tujuannya dia buat benda ni. Mesti ada lebih kat sini. Kan? Kalau kita fikir, apa salah ada kat sini pula? Depan cukup dah kan kalau terpanting. Tapi kalau orang tak tahu cerita, dia tak dapat bayangkan habuk tu boleh masuk celah sini. Kan? Nampak? Sebab itu dia buat dekat tepi ni. Kan? Ada tujuan dia. Kan? Yang lain ini untuk wedding, kerja-kerja wedding kan. Yang ini biasa nampak dekat hospital, coronavirus. So, benda ni pakai untuk kerja-kerja pertukangan. Coronavirus pun pakai juga benda ni kan. Takut kalau orang bersin batuk terpecik kan. Ni pun dalam kelas ni pun sama lah. Kalau batuk ke bersinnya tutup kan? Jangan buka kan? Sebab benda ni boleh merebak melalui udara, kita tak nampak. Safety helmet, ini pun semua orang dah tahulah, tapi saya terangkan balik supaya kita saling ingat memingati. Sebab ada ramai orang tak suka pakai sebab rimas, berpeluh, panas. Kan? Sebab benda ni bahaya. Apa-apa yang jatuh atas kepala, dia boleh tahan. Kan? Dan ada satu kes yang berlaku, batuk jatuh atas safety helmet dia, pecah, kena kepala dia. Kita orang pelik, macam mana boleh pecah? Bila kita tengok safety helmet dia suka tampal stiker dekat atas. Kan ada orang kan, stiker Metallica, Iron Maiden, Sharphan, macam-macam gambar tampal dekat atas kepala. Bila buka stiker tu, rupanya dalam dia dah ada keretakan, dah ada pecah, retak. Sebab helmet dia dah lama, dah tak sesuai lagi untuk pakai. Tapi dia pakai juga, dia tampal, dia sorok benda. Sekali batu jatuh, pecah kena kepala dia. Okay. Sebab itu masa kalau saya dekat site, saya tak benarkan pekerja tampal stiker. Bahaya. Benda tu mengundang diri sendiri lah. Diri sendiri yang jadi mangsa lah. Dan dalam dia ada satu lagi lapisan putih kan. Ini untuk mengelakkan hentakan lah. Sebab bila jatuh, dia ada gap kat sini. Kan? Dia boleh tampung. Dan satu lagi dia boleh pulas. Kren bagi ketat. Kan? Ini buat kerja jatuh, buat kerja jatuh. Kan? Pulaskan kat sini. Dan safety helmet ni juga ada bermacam-macam warna. Okay? Kalau kita lihat dekat sini, helmet ni warna kuning. Warna kuning ni siapa yang pakai? Pekerja biasalah. Kalau warna merah, orang safety. Kalau engineer, putih. Kalau visitor, pelawat, dia datang sekali-sekali, dia melawat. Itu yang besar itu. Agak-agak biasanya warna biru atau putih. Biru pun ada.
Jadi tujuan dia, kita bukan nak membeza-bezakan taraf. Orang ni kerja biasa, orang ni engineer. Bukan. Sebenarnya kita nak mengasingkan bahagian atau department. Contoh, tengah-tengah kita buat kerja, kan, pertukangan, tang tung, pang, putus jari. Siapa orang pertama ni nak cari? Mesti orang safety kan? Sebab dia dah belajar, dia dah pergi kursus macam mana nak berubat, macam mana nak bagi CPR. So dia orang pertama kita cari dulu. Jadi safety warna merah kan? Ramai kerja semua warna kuning. Mesti ada seorang dua warna merah. Betul? Panggil dia. Kan senang. Okay? Kalau semua warna kuning, macam mana? Muka lebih kurang sama je kan? Nampak? Satu lagi contoh. Tengah-tengah buat kerja, tang buat piping kan? Bocor. Air melimpah, terpancuk dekat atas. Jalan pun dah jam. Stop. Macam mana nak buat? Siapa orang pertama kita cari? Engineer lah. Kan? Sebab dia tahu macam mana cara nak tutup balik. Dia tahu macam mana nak panggil polis, nak panggil DBKL, jaga jalan, jaga trafik. So dia orang yang paling utama. Jadi helmet dia warna putih. So dalam ramai-ramai warna kuning, mesti ada seorang dua warna putih. Panggil dia. Senang. Kalau semua warna kuning, tolong. Saya pun tak tahu lah. Habis macam tu saja cerita kan. Tak ada siapa yang tahu. Okey? Sebab itu dibuat berwarna-warni. Ada tujuan dia. Dan biasa kita tengok safety helmet dibuat daripada plastik. Dia punya material dia. Dan ada juga dibuat daripada keluri, stainless steel. Tak pernah tengok kan? Ada. Okey? Siapa yang pakai helmet stainless steel warna keluri, jangan buat kerja-kerja elektrik, wiring ke dan sebagainya. Sebab bila dia keluri, dia mengalirkan elektrik. Bila you kena dengan tangan, zap, berasap kepala. Macam cerita kartun kan, keluar bintang. Okay? Habis cerita kan, tak boleh buat apa lah. Dan satu lagi, periksa label dekat dalam helmet tu. Dia ada siring, cop siring, kualiti. Jangan yang beli yang cikai-cikai ni. Alah, bukan mabuk kan. Kualiti helmet, pakai berapa tahun pun boleh pakai lagi kan. Gunakan yang berkualiti. Pelindung pernafasan macam kita pakai ni lah kan, menghalang udara tercemar dan membekalkan udara yang bersih. Dekat pasaran macam-macam jenis yang ada, quarter, half, full, macam-macam betul. Tapi yang kita pakai kat industri yang paling bagus ialah yang ini, N95. Sebab apa 95? 95. Sebab 95 boleh tapis. Tapis virus, tapis udara, macam-macam boleh tapis. Ini yang paling baik. Macam kita punya ni, ini surgical, orang klinik dia pakai. Sebab ini boleh tapis virus. Bagus. Tapi kalau habuk, kurang. Sebab itu orang kerja site mana ada pakai ni, betul tak? Semua pakai ini. Ini paling bagus untuk tapis habuk. Kena tahu juga. Kalau berlaku dekat Pasir Gudang, ingat tak bukan Pasir Gudang, apa jadi awal tahun yang orang buang bahan kimia dalam sungai? Ada tak? Saya ingat lagi nama sungai tu Sungai Kim Kim. Chemical, bahan kimia yang tong besar-besar tu kan, dia buang dalam sungai. Sepatutnya dia kena buang dekat scaling waste tempat dia, tapi dia malas, dibuang dalam sungai. Sungai mengalir sampai ke laut. Dia fikir macam tu. Tapi sebelum dia mengalir ke laut, dia akan melalui kampung-kampung, sekolah-sekolah, bandar-bandar semualah. Bila dia mengalir, dia mengeluarkan satu bau. Bau tersebut bila kena pada kanak-kanak sekolah, terus pingsan. Boom, jatuh. Bau dia tu. Kalau tak pingsan,
Dia jadi macam ni, Parkinson. Okey. Sampai sekarang tak tahu siapa yang buat. Dekat Pasir Gudang ada beratus-ratus syarikat. Ramai guna bahan kimia yang sama, tak tahu siapa buat. Masa itu 4,000 orang masuk hospital. Boleh bayar? Serentak 4,000 orang masuk hospital. Hospital tak cukup tempat. Betang katil kat tepi jalan, tidur tepi jalan. Nampak? Kesan gitu. Sampai sekarang saya dengar mangsa-mangsa yang kena ni, dia saman kerajaan Malaysia 30 juta. Sebab dia tak tahu nak saman siapa. Saman 30 juta kerajaan Malaysia kena saman. Tak tahu apa cerita lah, kan? Kan? Sebab tak ada pembelaan. Anak dia jadi macam ni tau, Parkinson. Siapa nak pergi berubat? Siapa nak ubatkan dia? Kos, duit, siapa nak tanggung? Nampak? Okay? Itu sikap-sikap orang yang tak bertanggungjawab. Ingat lagi minggu lepas, air tak ada, betul? KL tak ada air kan? Selangor pun tak ada air kan? Apa sebab? Sebab orang buang bahan kimia dalam sungai. Syarikat Air Selangor tapis sungai tu, dia stop semua air. Sebab tu kita tak ada air 3 hari kan? 2 hari, 3 hari. Nak berak pun susah. Kena, kalau rumah tingkat atas, jalan naik tangga, nak angkut pergi naik atas lagi. Oi, penat, susah memang. Punca disebab buang bahan kimia dalam sungai. Siapa yang punca ni? Manusia juga kan? Semua malas dan tak bertanggungjawab. Okay? Earplug. Okey, earplug ni untuk bunyi yang kuat kita pakai, kan? Pernah pakai semua kan? Nampak yang warna hijau ni kan letak dalam telinga kan? Tapi ramai orang tak tahu bila masa kita kena pakai. Okey, bunyi kuat. Macam mana nak tahu bunyi itu kuat tak kuat? Betul? Jadi bunyi ni dia ada ukuran dia. Ukuran dia dalam unit decibel. Decibel D kecil, B besar, dB. Contoh, kalau kita punya jam tangan, kalau kita dengar dekat-dekat, dia akan bunyi tik 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 kan? Itu ukurannya 5 dB. 5. Macam projektor. Tak dengar kan? Cuba dekat-dekat telinga, bunyi kipas itu 15. Okay? So tak perlu pakai lah. Pakai yang ini kalau 80 dB. 80 besar mana? Okay. Contoh macam pilot kan? Tang tung tang tung tang. Itu 100 dB. Maknanya ini tak cukup. Ini 80 saja. Kalau lebih 100 kena pakai ini. Dia faham eh? Kalau kita turun flight kan, kapal terbang kan, dekat airport, pekerja-pekerja yang angkat beg tu semua pakai ini, betul? Sebab tiap-tiap hari kerja dia dengar bunyi enjin. Kalau dia tak pakai memang boleh pekat. Satu lagi, earplug ni ramai orang salah pakai. Dia ambil yang warna hijau, yang ni kan, dia masuk macam ni kat telinga. Lepas tu kejap-kejap tanggal. Sebab cara pakai tu salah. Sebenarnya cara pakai, kalau telinga sebelah kiri tarik, pakai dekat belakang macam ni, masukkan. Sebab Allah jadikan telinga kita ni berlubang bukan macam ni, dia macam ni. Dia sebelah kanan tarik, pakai macam ni. Baru betul. Baru dimasuk ngam-ngam, takkan tertanggal. Nampak? Okay? Itu ilmu kan? Jadi setengah orang tak tahu, dipakai saja, super juga. Tak ada beza. Okay? Okey, pelindung kaki. Safety boot wajib pakai
sebab bawah ada besi dan atas pun ada besi, kan? Kalau kena benda tajam, dia kena besi dulu. Kalau kita tengah jalan tersadung, terkena besi, kita kena besi dulu, kan? Terkena benda-benda, jadi tak luka lah. Sebab tu wajib pakai safety boot. Tengok macam safety boot ni. Ini macam kasut Timberland kan, kasut jalan kan. Tapi sebenarnya safety boot. Atas ada besi, bawah pun ada besi. Tapi yang ini yang mahal. Kalau dulu saya pergi kedai hardware, DIY pun ada. Yang warna hitam tu kan, RM80 pun ada, RM50 pun ada. Kalau syarikat tak bagi, kita beli sendiri lah. Kalau yang dah bagi tu, saya beli lah kan. Sebab benda tu dah ada. Cuma itu yang murah. Saya pernah pakai. Tak sampai 6 bulan, keluar masuk pergi site, bawah dah tercabut. Kelepek dapat besi lah. Kan? Itu yang murah. Kalau macam ini, brand jenama Red Wing. Red Wing harga boleh cecah 5-6 ribu satu kasut. Agak-agak ada orang ni lah. Ada syarikat terbeli. Saya tak tahu kenapa dia beli. Mungkin dia ingat dalam ni ada emas. RM80 pun dah cukup kan? Ada. Pelik kan? Ada orang ni. Ada satu bal beritahu, cikgu, saya punya gaji 2 bulan baru dapat satu kasut. Kan? Orang macam-macam ada. Pada kita mahal. Pada orang RM5,000 tu mungkin RM50. Kan? Duit banyak, tak tahu nak buat apa. Betul? Kita susah payah cari duit. Dia duit tu bukan masalah. Kan? Sebab itu ada jual RM5-6 ribu. Okey, pelindung tangan, glove. Bentuk getah ada, bentuk kain pun ada. Kalau bentuk kain, untuk kerja-kerja pertukangan. Kalau bentuk getah, ini untuk bahan kimia. Kena tahu lah cara penggunaan kan. Kalau kerja pembersihan, pakai apa? Getah lah kan. Nak masuk tahi tangan dalam tu macam mana? Kalau pakai kain, kena juga. Kan? Kita tahu sebab kita website. Orang yang kerja bahagian kumbahan nak masuk dalam tahi tu kan, pakai baju, pakai getah apa semua. Ingat senang, susah kan. Kalau kita rasa kerja kita susah, orang lain lagi susah. Pakaian perlindungan, coverall, overall, kerja pembersihan dan sebagainya kena pakai atas sampai bawah. Kerja-kerja oil and gas ataupun ada tempat tu ada kena COVID-19. Bila kena COVID-19, semua kena seal, tutup semua, sanitize. Semua kena pakai macam ni, atas sampai bawah, tutup semua. Sebab tempat tu berisiko. Okay? Alright, so kita tengok video ni dulu. Safe on site video ni kartun lah, tetapi memang khas juga untuk safety.
Okey. Hospital dapat RM25 satu hari selama 30 hari. Contoh, patah kaki. Masuk hospital 30 hari baru baik. Dalam 30 hari tu kerja tak ada, kan? Duit pun tak ada. Kawan-kawan datang melawat, bawa buah tu. Buah penuh atas meja, duit tak ada. Kan? Biasa bawa buah, kan? Sekurang-kurangnya dapat juga insurans bagi satu hari RM25. Darab dengan 30, RM750. Okey lah, kan? Siapa nak bagi RM750? Kan? Dapat juga duit. Nak mati perkebumian dapat lagi RM500. Nak beli kain kapal, nak beli keranda, nak beli
tukang apa, gali tanah, nak mati pun kena duit. Bukan senang kan. Jadi bila nak tuntut dalam masa 60 hari sahaja, 2 bulan. Maknanya kalau jadi kemalangan, claim cepat-cepat, jangan lambat. 2 bulan. Bagi contoh, yang baru, dia ada Mastercard kat sini. Mastercard maknanya boleh pakai satu dunia yang guna Mastercard.